Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, video pada kali ini Cikgu nak sambung lagi berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk bab yang ketiga, insurans. Kali ini Cikgu ambil soalan daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik Tingkatan 5 KSSM terbitan Sasbadi. Sediaan bahan muka surat 43 dan muka surat 44. Okay, kita terus pergi kepada soalannya. Okay, soalan muka surat 43, soalan nombor 1. Puan Hui menginsurансkan keretanya bawah polisi komprehensif dengan peruntukan deduktibel sebanyak RM300. Puan Hui mengalami 3 kali kemalangan dalam tempoh insurans tersebut. Kerugian dalam kemalangan pertama, kedua dan ketiga masing-masing ialah RM2,350, RM800 dan RM200. Tentukan sama ada Puan Hui boleh membuat tuntutan terhadap kerugian dalam setiap kemalangan itu. Nyatakan bayaran pampasan yang boleh dituntut bagi setiap kemalangan itu. Jadi kita tengok kerugian dia tu pertama 2,350, kedua 800, ketiga 200. Jadi kita tengok kerugian ni lebih tak atau kurang tak daripada peruntukan deduktibel. Jadi kita tengok pertama ni 2,350, jadi lebih daripada peruntukan deduktibel. Okey. Jawapannya boleh buat tuntutan ke tidak? Ya lah. Okay, ya. Bayaran pampasan okey. Kerugian tolak dengan deduktibel RM300. Jadi kita tulis kat sini RM RM2,350 tolak RM300. Okay, sama dengan RM2,050. Okay, bayaran pampasan dia tu lah. Okay, selesai. Okay, untuk yang kedua, RM800 lebih daripada deduktibel, jadi boleh buat tuntutan atau tidak? Iyalah. Bayaran pampasan RM800 kerugian tu. Tolak RM300 deduktibel. Okay, 800 tolak 300 RM500. Okay, yang ketiga RM200 kurang daripada peruntukan deduktibel. Jadi boleh buat tuntutan atau tidak? Jawapannya tidak. Jadi ditanggung sepenuhnya lah oleh Puan Hui. Okay. Jadi bayaran pampasan RM0 lah. Maksudnya kata tiada bayaran apa-apa daripada syarikat insurans lah, RM0. Okey, selesai untuk nombor 1. Okey, soalan nombor 2, muka surat 43 ni. Encik Zainul telah membeli insurans motor untuk keretanya tanpa peruntukan deduktibel. Tak ada peruntukan deduktibel. Dia menamakan isterinya Puan Norish sebagai pemandu tambahan. Keretanya mengalami kerosakan dalam 2 kemalangan. Dalam kemalangan pertama, kereta Encik Zainul dipandu oleh isterinya dan kerugian yang dialaminya ialah RM7,000. Okay. Dalam kemalangan kedua, kereta Encik Zainul dipandu oleh kawannya dan kerugian yang dialami ialah RM4,500.
Tentukan sama ada Encik Zainur boleh membuat tuntutan terhadap kerugian dalam setiap kemalangan itu. Nyatakan bayaran pampasan yang boleh dituntut bagi setiap kemalangan itu. Okey, baik. Maklumat yang diberikan tu yang pertama tu kemalangan disebabkan oleh isteri. Isteri ni dinamakan, nama dia tu orang kata dinamakan dalam polisi. Manakala kemalangan kedua tu kawan dia tu tidak dinamakan dalam polisi. Jadi situasinya kat sini boleh buat tuntutan atau tidak untuk kedua-dua kemalangan. Jawapannya ya. Okay, dia tidak bergantung kepada deductible sebab kat sini tiada peruntukan deductible. Dua-dua boleh buat tuntutan. Cumanya untuk situasi pertama, isteri dia tu dinamakan dalam polisi. Okay, jadi bayaran pampasan yang boleh dituntut samalah RM7,000 juga. Sebab nama ada dalam polisi. Okay, sebagai kata pemandu tambahan tu. Manakala untuk yang kedua, bila kata kemalangan disebabkan oleh kawan dia tu yang tidak dinamakan dalam polisi, kata dikenakan deductible wajib. Okay, RM400 deductible wajib. Okay, jadi kat sini kerugian tolak deductible wajib RM400. Okay, jadi kita tulis kat sini kerugian dia RM, bayaran pampasan dia sama dengan kerugian RM4,500. Kita tolak dengan deductible wajib RM400. Jadi bayaran pampasan RM4,100. Okey, selesai nombor 2, muka surat 43 tu, kita pergi kepada muka surat 44. Okey, Eric telah membeli polisi insurans perubatan dengan peruntukan deductible sebanyak RM10,000 setahun dan had tahunan sebanyak RM200,000. Dia menjalani 2 kali pembedahan pada tahun yang sama dengan dalam tempoh insurans tersebut. Kos pembedahan kali pertama dan kali kedua masing-masing ialah RM9,000 dan RM148,000. Nyatakan jumlah wang yang ditanggung oleh Eric dan jumlah wang yang dibayar oleh syarikat insurans bagi pembedahan kali pertama dan pembedahan kali kedua. Jadi, okey. Yang pertama tu kita tengok kos dia RM9,000. Jadi peruntukan deductible RM10,000. Jadi kos tu kurang daripada deductible. Jadi jumlah yang ditanggung oleh Eric RM9,000 lah. Ditanggung sepenuhnya oleh Eric RM9,000. Jadi disebabkan kata kos dia tu kurang daripada deductible, maksudnya jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans kosong lah. Okay, sebab ditanggung sepenuhnya oleh Eric tadi. Manakala yang kedua ni, yang ditanggung oleh Eric, kata kita tengok dia punya kos tu RM148,000. Lebih daripada deductible. Deductible tu ditanggung oleh Eric. Jadi Eric cuma menanggung RM10,000. Okay. Manakala bakinya ditanggung oleh syarikat insurans. Berapa baki yang ditanggung oleh yang dibayar oleh syarikat insurans? Kita kira macam ni, RM148,000. Kerugian tu berapa? Dia punya kerugian pula. Kos rawatan perubatan tu RM148,000. Tolak deductible tu RM10,000. Okay, jadi kita dapat kira kat situ RM138,000.
Okey, selesai untuk muka surat 44, nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Okey, baik. Puan Lina telah membeli polisi insurans perubatan dengan peruntukan deductible sebanyak RM15,000 setahun dan had tahunan sebanyak RM300,000. Dia disahkan menghidap barah payudara dan menjalani pembedahan pada hujung tahun 2019. Kemudian dia meneruskan rawatan dengan kemoterapi pada tahun 2020 selepas pembedahan itu. Kos pembedahan pada tahun 2019 ialah RM300,000 dan kos rawatan untuk kemoterapi pada tahun 2020 ialah RM35,000. Nyatakan jumlah wang yang dibayar oleh Puan Lina dan jumlah wang yang dibayar oleh syarikat insurans dalam 2 tahun itu. Jadi kita tengok kat sini. Okey, ini jadual dia lah. Okay, pembedahan pertama kos dia RM300,000, yang kedua RM35,000. Jadi peruntukan deductible tadi RM15,000. Jadi kedua-dua pembedahan ni kos rawatan dia lebih daripada deductible. Jadi dilayaklah untuk membuat tuntutan. Jadi kat sini deductible yang ditanggung oleh Puan Lina kedua-duanya adalah RM15,000. Jadi bila dia tuntut tu yang baki tu adalah dibayar oleh, yang baki kos dia tu dibayar oleh syarikat insurans lah. Deductible ni ditanggung oleh Puan Lina. Okey, untuk dua-dua pembedahan tu 1,500, 15,000 dengan 15,000 jumlah kat sini RM30,000 tu ditanggung oleh Puan Lina. Okey. Jumlah wang yang dibayar oleh syarikat insurans, okey baik. RM300,000 tolak RM15,000. Yang pertama ni lah, yang kedua ni RM35,000 tolak RM15,000 dapat RM20. Okey baik. RM300,000 tolak RM15,000. RM285,000. Okey. Yang kedua ni RM35,000 tolak RM15,000. Okey. Ini jumlah wang yang dibayar syarikat insurans RM20,000. Okey, jadi jumlah wang yang dibayar oleh syarikat insurans untuk kedua-dua pembedahan tu RM285,000 tambah RM20,000. Jadi jumlah semua sekali RM305,000 Malaysia. Okey, RM305,000. Okey, jadi selesai untuk soalan muka surat 43 dan 44 daripada buku modul aktiviti mesra digital ni, Matematik Tingkatan 5 KSSM untuk pentaksiran bilik darjah part 3 lah. Okey, jadi diharapkan para pelajar lebih tahu, lebih faham, lebih mahir dan menguasai bagaimana untuk mengira. Okey.
jumlah wang yang dibayar oleh pemegang polisi dan juga jumlah wang yang dibayar oleh syarikat insurans yang melibatkan deductible ataupun tanpa deductible, okey, untuk setiap jenis insurans tersebut. Okey, itu saja pada cikgu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.